boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bertemu lagi dalam rancangan Ustaz. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, jom sama-sama kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok video ni dulu. Let's go. Weh, Pak An. Esok nak puasa. Ya Allah, esok puasa. Tapi kau niat hafal tak? Aku niat ni fail sikit lah. Lah niat, tak ada hafal. Nawaitu rafa'al hadasi. Bukan. Bukan, itu niat lain. Kau kalau lupa niat, kau kena nyanyi lagu. Lagu apa? Cuba tengok sana. نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Dah tengok video tadi? Video tadi adalah sebuah nasyid. Kamu rasa nasyid tentang apa? Cubalah teka. Nasyid tentang niat puasa. Ustaz nak tanya kamu dah hafal belum niat puasa ni? Puasa nak dekat ni, bulan 4 kita akan puasa. Jadi, apa kaitan nasyid yang Ustaz tunjuk tadi dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Apa ya Ustaz? Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah ibadah puasa pada bulan Ramadan. Jadi fokus utama pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak kamu tahu, yang pertama pengertian puasa, yang kedua hukum puasa, yang ketiga dalil nakli puasa, yang keempat syarat wajib dan syarat sah puasa, yang kelima amalan dan perkara yang boleh dilakukan sepanjang bulan puasa, yang keenam rukun puasa, yang ketujuh sunat puasa, yang kelapan perkara yang membatalkan puasa, dan yang terakhir hikmah puasa dari segi rohani dan juga jasmani. Baiklah. Puasa ni bermaksud menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Hukumnya pula wajib kepada orang yang cukup syarat. Apakah syarat-syaratnya? Nanti Ustaz akan terangkan di bahagian lain. كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama, Islam, yang bermaksud orang kafir tidak wajib berpuasa. Dan yang kedua, berakal, bermaksud orang gila tidak wajib berpuasa. Dan yang ketiga, baligh, yang bermaksud tidak wajiblah untuk kanak-kanak yang masih kecil, tetapi kalau dia nak puasa pun boleh, tak ada masalah. Dan yang terakhir iaitu mampu berpuasa, bermaksud tidak wajib untuk mereka yang uzur ataupun mempunyai sakit yang boleh memudaratkan dirinya sendiri. Bagi syarat sah puasa pula ada 4. Yang pertama, Islam, bermaksud tidak sah puasa orang kafir atau orang yang murtad dari agama. Dan yang kedua, mumayyiz,
Maksudnya kanak-kanak yang mencapai umur 7 tahun dan tahu beza baik dan buruk untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga, berakal. Tidak sahlah puasa bagi orang gila, kerana kita nak niat ni perlukan akal yang waras. Dan yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Tidak sah puasa bagi perempuan yang datang haid dan nifas ni. Haid dan nifas ni adalah darah yang keluar daripada kemaluan perempuan, sama ada period yang biasa ataupun keluar darah tu disebabkan melahirkan anak. Jadi, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tak boleh dilakukan sepanjang bulan puasa? Yang pertama, menjauhi perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum di siang hari. Dan yang kedua, mengelakkan diri daripada perkara yang mengurangkan pahala puasa, contohnya mengumpat. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran siang ataupun malam. Dan yang terakhir adalah solat tarawih. Solat tarawih boleh dilakukan secara sendiri atau berjemaah. Biasanya boleh buat di rumah dan juga boleh lakukan di surau ataupun masjid yang berdekatan. Apakah rukun puasa yang perlu kamu tahu? Okey, dekat sini ada dua yang perlu kamu tahu. Yang pertama, rukun yang pertama, niat puasa hendaklah dilakukan pada malam hari hingga terbit fajar. Manakala rukun yang kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa seperti memasukkan ke dalam rongga yang terbuka. Contohnya lubang hidung, lubang telinga dan juga lubang dubur. Dalam sunat puasa ni ada 5 perkara yang perlu kamu tahu. Yang pertama, bersahur, dan yang kedua, mentakhirkan sahur. Yang ketiga, menyegerakan waktu berbuka. Yang keempat, disunatkan berbuka dengan buah kurma. Dan yang terakhir pula, berdoa sebelum berbuka. Jadi kat sini Ustaz nak kamu tahu apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, muntah dengan sengaja. Tak sakit tak apa, dia muntah, betul dia buat muntah apa semua. Sebab apa? Sebab dia nak makan. Dan yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Yang ni dia tak tahan godaan lah. Mak dia masak sedap, dia curi-curi makan dengan minum, batal puasa dia. Dan yang ketiga, haid, nifas dan wiladah. Ini semua adalah darah lah yang keluar daripada kemaluan perempuan disebabkan datang bulan macam biasa ataupun darah disebabkan melahirkan anak. Dan yang keempat, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Apa air mani ni? Air mani adalah cecair yang keluar daripada kemaluan lelaki disebabkan terangsang ataupun tengok sesuatu yang menggairahkan sampai terkeluar air mani dia. Batal puasa dia. Dan yang kelima, murtad. Murtad ni adalah bermaksud keluar daripada agama Islam. Okey, jadi automatik puasanya pun terbatal. Dan yang terakhir, gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Orang gila ni tak waras lah fikiran dia. Mabuk pun disebabkan minum arak apa semua, jadi dia tak betul. Jadi secara automatiknya puasanya tak dikira dan puasanya terbatal. Jadi apakah hikmah yang kamu dapat apabila kamu berpuasa? Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadah. Dan yang kedua, dapat memupuk sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Manakala hikmah puasa yang ketiga pula, dapat menghidupkan diri, mengawal hawa nafsu seperti menjauhi larangan Allah. Dan hikmah puasa yang terakhir pula dapat merehatkan organ dalaman, menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Alhamdulillah, selesai sudah bahagian-bahagian yang kita nak fokuskan pada hari ini. Macam biasa, kalau kamu tak faham juga video ni, kamu boleh ulang banyak kali dan tengok bahagian mana yang kamu terlepas pandang dan bahagian mana yang kamu tak faham. Okey? Ulang video Ustaz ni banyak kali, faham? Okey. Lepas dah tonton video yang Ustaz bagi ni, okay, macam biasa Ustaz akan bagi link Google Form. Kamu jawab soalan yang Ustaz bagi nanti berdasarkan video yang Ustaz bagi ni. Okay? Kalau kamu dah siap kerja rumah apa semua, macam biasa tak perlu screenshot gambar dan hantar pada Ustaz. Sebab apa? Semua tugasan kamu Ustaz ada rekod dalam Google Drive. Okay?
Tak perlu hantar dekat Ustaz gambar apa semua, sebab Ustaz dah rekod kamu dah. Ustaz harap kamu ulang kaji balik tajuk yang kita belajar pada hari ini, supaya kamu tak lupa dan kamu hadam betul-betul tajuk ini, iaitu tajuk ibadah puasa pada bulan Ramadan. Okay, sebelum tu Ustaz minta maaf kalau ada salah dan silap sepanjang Ustaz mengajar kamu pada hari ini. Ustaz harap apa yang kita belajar pada hari ini kamu faham dan kamu ingat sampai bila-bila. Okey, itu sahaja daripada Ustaz dan kita akan bertemu lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye.